Tapi anda kena hati-hati, barang kemas dekat sana jarang-jarang ada yang 22K ataupun emas 916. Saya takut anda tersilap beli. Assalamualaikum, saya Zalia dari Sini Art Channel. Topik kali ini berkisar tentang emas, terutamanya kepada para jemaah haji ataupun jemaah umrah kan, yang bakal-bakal ataupun ada niat lagi dapat rezeki, dapat pergi buat ibadah dekat sana kan. Alhamdulillah. Tapi kenapa saya nak kongsi tentang emas? Sebab anda kena tahu kalau anda ada rancangan untuk beli emas, ataupun mungkin tiba-tiba dekat sana dah selesai ibadah kan, ada lebihan wang, anda ada rancangan nak beli barang kemas lah kan, ataupun pengaruh jemaah-jemaah lain kan yang bawa anda ke sana. Sebab kat sana banyak kedai-kedai emas dekat sekitar Masjid Nabawi dan Masjidil Haram pun tak jauh daripada situ banyak kan kedai emas. So perkongsian kat sini kira amat penting lah kan. Okay. Kenapa saya berani berkongsi? Sebab saya dah pernah bekerja dekat Riyadh 3 tahun dan saya bekerja dekat Jeddah selama 4 tahun. Jadi 7 tahun tu daripada saya pergi ke sana, tahun pertama, tahun kedua tu memang alhamdulillah minat kan kepada barang-barang kemas. Jadi kita tahu emas, jenis-jenis emas, supaya kita tidak tersilap beli. Okey. Bagi jenis-jenis emas yang basic tu, saya harap anda rujuk kepada video lain ataupun video saya yang lain tu. Saya ada share secara ringkas kandungan barang kemas ataupun kandungan emas dalam setiap bahan jewellery yang kita nak beli tu kan. Ada kandungan emas yang berbeza. Okey. Bercerita tentang Middle East kan, dekat Saudi Arabia. Okey, sebelum saya cerita tentang Saudi Arabia, saya nak bawa anda juga berkisar negara-negara lain lah kan. Saya nak sentuh sikit pasal Thailand, Malaysia, Indonesia dan Saudi Arabia. Ada 4 negara ni. Sebab kenapa saya kongsi 4 negara ni? Perbezaan orang kata demand kan, ataupun pengeluaran barang kemas, kandungan barang kemas tu berbeza. Okey. Kalau anda ke Arab Saudi, rata-rata dekat sana ataupun kita panggil gold souk. Pasar emas, kedai emas je. Kalau anda pergi dekat gold souk, especially dekat Jeddah ada, ataupun dekat Riyadh ada kan. Pergi gold souk tu dekat-dekat sebelah-sebelah ni semua barang kemas, banyak barang kemas pilihan kan. Tapi anda kena hati-hati, barang kemas dekat sana jarang-jarang ada yang 22K ataupun emas 916. Saya takut anda tersilap beli dan balik dekat sini nanti barang kemas tu tidak bernilai. Bukan tak bernilai lah, orang kata kurang bernilai, ataupun kita tidak mengalami kerugian. Okey. Barang kemas dekat Saudi, kenapa rata-rata dia mempunyai kandungan barang kemas yang 18K, 20K macam tu lah, 20K, 18K. Sebab permintaan dekat sana, orang harap dekat sana banyak pakai barang kemas yang mengandungi emas 18K ataupun 20K. Dan orang Indonesia juga, sebab dekat sana orang luar ramai kan. Orang luar, orang kata imigran yang duduk dekat sana tu daripada Indonesia dan Filipin kan, yang bekerja ni. Jadi Indonesia pun pakai. Saya tengok rakan saya beli, saya pun berkawan juga kan orang Indonesia kan, kita serumpun rapat. Jadi diorang beli barang kemas 18K ataupun 20K. Itu Indonesia. Jadi anda kena tahulah sikit kan. Lepas tu permintaan tinggi juga kerana orang Filipin. Orang Filipin dekat sana, anda kena tahu dekat sana yang pekerja-pekerja atau nurse ramai orang Filipin. Jadi orang Filipin juga beli barang kemas yang
mengandungi 18K. Itu kerana itulah demand yang tinggi dekat sana. Demand 18K itu tinggi dekat sana. Jadi dia orang produce atas permintaan lah kan. Okey. Dan bagi orang Malaysia, kita orang Malaysia kan, katalah anda jemaah kan, anda dah pergi kat sana, anda ada niat nak beli barang kemas, saya nasihatkan anda kena tanya tuan kedai emas tu, kata saya nak emas 22K ataupun emas 916. Kadang ramai juga yang tak faham kan, ramai juga yang tak faham, kata nak beli Singapore Gold ataupun Dubai Gold. Jadi bila kata Singapore Gold ataupun Dubai Gold, diorang akan automatik faham yang kita tanya tentang emas 22K ataupun emas 916. Yang tu kan. Sebab semasa pengalaman saya suka jugalah kan, lepas kita buat umrah kan, pusing-pusing pergi tengok sebab design dia cantik-cantik kan. Lepas tu orang kata meriah kan, walau tu barang kemas yang besar-besar semua kan. Jadi saya rajin jugalah dengan kawan-kawan masuk, jom kata cuci-cuci mata. Kita tanyalah, lebih kurang kan memang sukar. Memang kata-kata saya tanya memang tak ada. Walaupun masa saya kerja dekat Riyadh pun sama juga, saya pergi dengan kawan saya tu lah, Novia Muhammad Nasir tu. Saya pergi cari-cari, nak cari yang 22K atau emas 916 memang sukar. Kalau ada pun sikit je pilihan dia. So bagaimana saya beli barang kemas tu? Dekat mana? Okey. Dekat mana saya beli barang kemas? Kalau masa saya kerja kat sana, saya hanya pergi 2 kedai emas. Satu kedai emas Joya Lucas, satu kedai emas Malabar. Kan samalah dekat sini pun ada. Tapi masa tu dekat sini tak ada lagi. Saya dah pergi beli barang kemas kat sana. Dekat sana memang dalam kedai emas tu emas 22K atau emas 916. Dan saya suka dia punya design dia tu. Design dia cantik dan juga kandungan emas dia tepat. Kenapa saya berani kata dia tepat? Sebab saya pernah cuba nak gadai kan barang kemas saya. Masa saya nak beli rumah ni, saya cuba nak gadai barang kemas saya. Bukan cuba nak gadai, saya memang nak gadai lah untuk bayar orang kata down payment kan, down payment untuk beli rumah. Saya terpaksa. Dalam masa saya pergi dekat pajak tu, saya bawa barang kemas saya. So tukang yang access barang kemas tu dia letak 3 kumpulan. Yang mahal, yang sederhana dan yang lagi yang kelompok 3 tu dia tak ambil. Dia kata emas yang kelompok pertama ni dia akan bayar, dia akan ambil harga tinggi lah, ikut harga emas 916. Dan kelompok kedua ni dia kata, kelompok kedua ni dia kata emas tidak cukup kandungan sebab dia test semua kan barang kemas tu. Sedangkan emas yang dekat kelompok kedua ni saya beli dekat sini. Masa tu kan famous dengan orang kata rantai gajah kan, gelang rantai gajah tu. Yang itu saya beli. Lepas tu gelang saya, itulah barang kemas yang saya beli kat Malaysia ni. Dia kata kandungan emas tak cukup 916. Saya pun rasa pelik jugalah kan, sebab kita pergi kedai emas dan emas tu ada tulis kat situ, ada cop kat situ 916. Mana mungkin pula dia kata dia harga emas tu dia tak kira emas 916. Dan emas yang saya beli dekat Saudi Arabia tu kan, emas yang saya beli dekat Joya Lucas dengan Malabar tu, memang emas dia memang duduk dalam kelompok yang pertama ni. Itu pengalaman saya sendiri. Dan emas yang saya beli nama-nama kan, yang saya beli dekat Riyadh tu, yang saya beli, kita dah tahu benda tu tak ada nilai dekat sini lah, ada nilai dekat tempat lain. Orang kata kedai emas kat sini tak ambil lah, rata-rata tak ambil. So emas 18K tu diorang tak ambil. Jadi anda kena tahulah, saya takut nanti anda pergi dekat sana, ya, ingatkan beli emas yang betul, rupanya silap. Jadi saya tak naklah anda mengalami kerugian. Okey. Lagi satu, ada juga yang bertanya tentang untungkah kita
menyimpan ataupun membeli emas. Terpulang sebenarnya kan, terpulang. Saya untung atas untung, kalau kita cerita pasal untung niat anda yang macam mana, untung atas niat kita yang macam mana kan. Kalau kita niat untuk invest barang kemas, orang kata untuk mengambil keuntungan daripada barang kemas tu sendiri, ataupun gold investment, untung bagi jangka masa panjang. Kalau jangka masa pendek, kita rugi. Kita memang rugi. Sebab yang saya sebut dalam video yang pertama, spreading tu, kita rugi dekat situ. Tapi kalau anda simpan untuk jangka masa yang panjang, yes, yang itu untung. Lepas tu, bukan masa saya, kenapa saya beli emas, saya tak fikir tentang nak investment macam sekarang kan tengah aktif pasal stok lah, banyak investment. Saya tak fikir macam tu. Sebab kita dah dipengaruhi oleh orang tua untuk orang kata membeli barang kemas sebagai simpanan ataupun keperluan di masa akan datang. Ataupun orang kata kita kena ada lah barang kemas, perempuan macam tu. Yang tu untungnya saya beli sebab niat saya macam tu, bukan niat saya untuk investment. Orang kata tak apa, orang tu cakap beli emas tak rugi, tapi dia tak ajarlah tentang investment. Saya tak pandai kan pasal investment. Tapi kalau anda nak invest, yang bagi saya, sebab pengalaman saya juga, saya pernah beli juga emas 99.9 tu kan, emas 24K. Jadi yang emas kalau beli emas kadang-kadang kita jatuh rugi. Kalau kita dalam keadaan kecemasan, kita perlukan wang, jadi kita rugilah dekat situ kan. Kita spreading tu kita rugi. Tapi kalau kita nak simpan dalam jangka masa panjang, alhamdulillah lah, benda tu menguntungkan. Okey, berbalik kepada saya ada sebut negara-negara kan yang anda kena tahu sedikit kan tentang negara-negara lain. Nah, contohnya macam Thailand. Thailand rata-rata kedai emas dekat sana memang diorang keluarkan barang kemas yang mengandungi emas 24K ataupun orang panggil emas 10. Semua dekat sana kedai emas tak ada emas 916. Jadi kalau anda kena tahu lah, mana tahu anda pergi Hanyai ke kan, rasa nak beli barang kemas, ataupun anda keperluan wang, anda nak pergi jual barang kemas ke, tak ada. Dia orang tak ambil barang kemas kita sebab demand dekat sana emas 10. Jadi kalau kita tengok tu pasal, kalau kita tengok emas dekat Thailand, emas dia warna kuning cahaya-cahaya sikit, tapi emas tu tak sesuai, dia lembut lah kan, dia tak kuat macam emas kita. Emas dekat Malaysia ni emas 22K ataupun emas 916. Jadi itu dekat Thailand. Dekat Thailand rata-rata emas adalah emas 10. Jadi kalau katalah bar ke apa yang kita beli, kalau ada masa dulu saya ada masalah jugalah nak jual, yang saya cerita dalam video pertama tu kan, masalah saya nak jual gold bar tu. Tapi kalau dekat Thailand, diorang dekat sana mudah lah kan, sebab gold bar tu 24K. Lepas tu lagi satu Indonesia pun samalah yang saya cerita tadi kan. Demand dekat Saudi kenapa tinggi? Sebab rata-rata orang Indonesia dia beli barang kemas yang mengandungi emas yang 18K ataupun 20K. Tapi sekarang dekat Indonesia pun sekarang tengah top ya, yang gold bar ataupun emas batangan. Yang gold bar tu pun sekarang tengah famous dekat sana. Okey, saya rasa itu sahajalah ya kan perkongsian saya kali ini. Harap ianya dapat membantu para jemaah yang buat pergi, alhamdulillah ya, atas panggilan dapat buat ibadah kat sana. Semoga orang lain juga ada peluang untuk ke sana, insya-Allah. Saya rasa itu sahaja perkongsian kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.